Okey. Sini ada seorang. Nama dia Ammar. Okey, nama dia Ammar. Okey, Ammar bergerak daripada rumah dia pergi 7E. Kat sebelah kanan ni. Okey. Dia pergi ke 7A, dia patah balik. Lepas tu rupanya dia tak mau masuk rumah, dia pergi rumah jiran dia. Okey, kawan sekolah dia perempuan lah. Dulu kawan dulu. Okey. Okey, dia sampai kat sini. Ini perjalanan dia. Jarak rumah dia ke 7E 100 meter. Perjalanan rumah dia dengan kawan dia ni 15 meter. Berapakah jarak, distance dia, berapakah sesaran dia? Cuba jawab kat cikgu kat chat tu. Abdul Haziq cakap distance dia tu 215 Tun Nadam. 215. Cikgu jangka yang tu D lah. D. Itu jarak yang dilalui. 215. Apakah pula sesaran dia? Haris pun betul. 215. Power semua. Okey. Fahmi. Sesaran 15. Jarak 215. Displacement. Adam Haris cakap 15. Tanda soal lah. Tanda soal tu dia tak confident. Okey. Darwish 215. Okey, Darwish dah ada dah. Apa cikgu tak pasal ni. Okey, Adam Haziq negatif 15. 15. J Nurul Izzati 215 S 15. Oh, cikgu ni macam baca DJ lah. Okey. Alright. Bagus. Cikgu suka baca. Okey. Betul. Cikgu tengok tak ada beza. Tiada bedanya. Tiada perbezaan 215 meter. Jarak bagus. Cuma sesaran. Sesaran merupakan vektor kuantiti. Vektor kuantiti maksud dia ada apa? Ada arah, direction. Cikgu pergi kiri kanan lah nak direction apa? Direction mesti ada negatif. Kalau tahu value tu kalau ada negatif, mostly kalau value tu ada negatif, dia biasanya vektor kuantiti. Okay? So baru timbul jawapan dia. Seorang yang tadi jawab 15, negatif 15 tadi. Siapa dia cikgu nak sebut nama? Abdul Haziq. Power dia. Tahniah. Okay, negatif 15 meter. Lepas tu baru Raihan jawab. Raihan Izzati. Takif negatif, cikgu faham. Negatif. Okay, negatif 15. Sebab apa negatif? Sebab dia sebab apa negatif? Okay, sebab apa negatif? Sebab dia sebelah kiri daripada tempat awal kamu. Dia panggil initial spot ataupun initial point. Initial point. Initial point kamu kosong kat sini lah. Bila kamu pergi ke kanan, positif. Bila kamu pergi ke kiri, negatif lah. Alah, macam tengok macam tengok ruler lah. Kan ruler kan situ kosong. Cuma ruler ni tak ada negatif lah. Kan ruler dia ada 1, dia ada 2, dia ada 3, dia ada 4, dia ada 5. Tapi kalau dia belakang pada kosong, nombor berarah lah macam nombor berarah. So negatif 1. So belah kiri menunjukkan negatif. Dapat faham lah? Cikgu macam mana boleh jadi negatif? Negatif ni bila dia duduk belah kiri. Tengok macam nombor berarah tu. Bila benda tu duduk belah kiri, negatif lah. Maksud dia. Okey, terbaik. Terbaik yang tu Terbaik, kita warm up je ni. Okey, sekarang ni kita bagi dalam perjalanan macam ni. Ni kita ada siapa pula? Okey, sekarang ni viral, sekarang ni agak trending. Bukan viral lah. Trending orang naik basikal. Trending naik basikal. Beli mahal. Mahal. Dia bukan dulu cikgu naik basikal. Basikal mini je. Okey. Cikgu dah sekarang ni tak semua basikal macam apa nama Azizul Hasni ya. Champion kita tu. Okey. Lumba basikal macam semua orang pakai macam lumba basikal Okey, perjalanan dia. Dia datang. So ni siapa dia ni? Raihan ni Raihan. Okey. Raihan pula. Raihan naik basikal. Raihan naik basikal, dia pergi daripada rumah dia nak pergi kedai. So jalan dia kena lalu tepi taman ni. So 60 meter ke bawah, lepas tu dia pergi ke kanan 80 meter. Apakah jarak yang dilalui? Berapakah sesaran dia? Displacement dia? 5 saat daripada sekarang. Okey, displacement dengan distance. Distance D, displacement biasa simbol dia S, sesaran. Jarak Abdul Haziq cakap 140. Alright.
Raihan 140. Okey, banyak keluar tu 140. Abdul Haziq, oh laju Abdul Haziq. Displacement 100 meter. Okey, jarak sesaran 100 meter. Fahmi dia jawab sekali dua-dua terbaik. Sesaran 20 meter Abdul Haziq. Macam mana tu Abdul Haziq? Sesaran 100. 140, 100. Takif ni mujur cikgu boleh baca. Simple dengan short form. Game WeChat lah. Okey, Haris Daniel 100 Haris Daniel 100. Okey. Sesaran adalah definisi siapa yang tak sure lagi, dia mestilah shortest distance. Dia ni naik helikopter. Dia straight terus ke sana, jarak terdekat. Dia pergi mesti jarak terdekat. Maka jarak terdekat dia membentuk segi 3 macam tu. Okey. Ini 90 darjah lah kita assume. Kita assume 90 darjah. Okey. Alright. Jadi dia jadi teorem Pythagoras. Okey, pakai teorem Pythagoras. So 60 kuasa 2 tambah dengan 80 kuasa 2 punca dapat balik 100 meter. Maka sesaran, maka speed adalah distance bahagi masa. Okey? Speed simbol V juga. Tapi dia ambil distance bahagi dengan masa. Sesaran bahagi dengan masa akan dapat velocity. Simbol dua-dua V. Okey? Simbol dua-dua V. Unit pun sama. Meter per second. Kalau SI unit lah. SI unit meter per second. Meter per second. Dan disebabkan distance tu adalah skala kuantiti, maka speed juga adalah skala kuantiti. Okey, skala kuantiti ni dalam bahasa Melayu dia kuantiti skala, senang. Okey, skala kuantiti, maka di velocity pula dia displacement, maka dia jadilah vektor kuantiti. Okey, itu beza dia. Okey, tadi cerita dia ni Raihan Raihan lagi, tapi cerita dia cerita jalan lain. Ni kau matuk dia pula Dia naik basikal jadi sesaran dia 500 meter. Okey. Okey, 500 meter sesaran dia, displacement dia. Bayangkan kalau dia ambil masa perjalanan yang dia buat ni adalah 360 saat. Berapakah dia punya laju, iaitu speed, berapa speed dia, berapa dia punya velocity, laju. Okey. Yang ni pun PT3 ni, PT3. Okey. Dia bagi tadi, okey. Haziq tanya soalan tadi terlepas. Perjalanan naik basikal tadi yang 300, 400 ni, dapat sesaran 500 ni. Perjalanan dia, dia jalan lalu ni dia lalu kat sini. Perjalanan ni mengambil masa 360 saat. Maka berapakah dia punya speed dan berapakah dia punya velocity? Soalan basic yang main dengan konsep. Boleh beza tak speed dengan velocity? Cerita dia nak beza speed dengan velocity. Okey, semua. Kalau boleh semua. Kalau dah jawapan dah sama dengan awak pun tulis juga. Sebab apa? Tulis ni dia nak keep kamu fresh. Bagus untuk kamu juga. Okey, Tun Adam cakap 1.39 velocity. Okey, velocity 1.39. Macam mana dapat? So, displacement lah. Punca dia displacement je. Punca dia semua. Kamu kena clear siapa displacement, siapa distance. Yang tu je punca dia. So, kalau kamu tahu dah dia punya velocity, dia punya displacement dia 500 bahagi dengan masa 360. Okey, kalau speed pula dia kena ambil 700 meter bahagi 360 saat juga. 360 saat juga sebab benda ni dia bukan jalan sekali lalu kat 340 lepas tu dia lalu pula kat 500 tak. Peristiwa ni berlaku sekali je. Okey, maka speed adalah
Okey, ramai dah dapat tu 1.96 ah. 1.94 sorry, 1.94 kita round off. 1.94 meter second minus 1. Kalau velocity kamu akan dapat 1.39 meter second minus 1. Unit sama, cuma nak kena pandai ambil distance ataupun displacement. Tu sahaja. Dapat beza dua tu? Dapat beza dua tu semua? Boleh semua? Boleh semua? So far so good ke? So far so good ke? Dapat. Adam Haris dapat. Okey, yang lain dapat ke? Kita nak bagi clear benda fundamental ni. Lepas ni senang semua. Kalau kamu dapat beza distance dengan displacement. Punca dia beza distance dengan displacement bagi clear betul-betul. Okey. Formula. You all boleh salin kat formula-formula. Maklumat-maklumat penting ni. Salin lah. Cikgu tak bagi tahu. Cikgu cerita. Bagi cikgu semua penting. Okey. Perjalanan dia. Bila masuk average, dia ada sebut perkataan average. Average ni biasa perjalanan dia banyak. Perjalanan dia banyak. Maksudnya mungkin ada banyak episod lah. Banyak episod. Okay, cerita dia mungkin banyak episod. Tapi bila average, episod tu kita bagi average kan. Alright? Jadi kita ambil total distance travel bahagi total time taken. Kena depan tu mesti total. Okay, depan tu mesti total kalau average. Okay? Cuma total velocity sama aja dengan velocity. Total average velocity sama aja dengan velocity sebenarnya sebab dia pakai displacement. Okey, selagi cerita tak habis. Itu beza dia lah. Okey, contoh perjalanan dia. Cikgu, kita nak markup story dia. Perjalanannya daripada sini dia jalan kaki ke store tu. Okey, perjalanan tu. Right, cikgu padang dulu 60 second. Sorry. Perjalanan tu dia pergi, lepas tu dia balik. Okey. 60 second ni macam tak logik lah kan. Sebab dia berjalan, dia bukan berlari. Okey. Cikgu letak dia 360 second. Okey. Berapakah dia punya perjalanan dia sampai rumah balik ah? Sampai rumah balik ni. Perjalanan pergi, dia balik. Dia pergi, dia balik. Bagi clear betul-betul. Dia pergi, dia balik. Dia ambil masa 360 saat. Okey, soalan dia berapakah dia punya speed? Berapakah dia punya velocity? Cerita dah yang tu dulu. Dia duduk depan rumah, dia tak masuk lagi rumah tu. Dia pergi, dia balik rumah dia. Darwish cakap speed dia 0.55555. Pergi balik 60 saat 360 Takif. Cikgu apa betul tu? 360. Cikgu tambah. Haris Daniel, Nurin cakap 0.56. Haris Daniel 0.56. Raihan siap unit lagi. Bagus. So Nadam 0.59. 56. Okey, betul lah. So speed 0.56. Macam mana boleh dapat? Oh, Takif banyak lagi. Okey, dia mestilah pergi 100 balik 100. So 200 meter bahagi dengan 360 saat. Velocity. Velocity, Fahmi cakap kosong, Abdul Haziq cakap kosong. Okey, ini Safia dah jawab dah. Okey, terbaik. Haris Daniel cakap 0 meter second minus 1. Okey. Yang lain ada yang mencari-cari value. Jawapan dia adalah 0 meter sebab sasaran dia kosong. Dia patah balik ke tempat asal dia balik. Initial point dengan final point sama point. Jadi kosong. Dia bukan 100 tolak 100. Nak kata 100 tak tolak 100 pun kurang tepat Adam. Dia memang kosong terus. Sebab dia adalah mesti daripada initial point dengan final point. Itu jarak dia. Tak kisah kamu jalan jauh mana. Dia ambil panjang tu. Tapi malangnya F tu jatuh balik kat situ. Jadi dia tak boleh nak ukur. Dia memang ukur dia tak sempat nak ukur lah. Pendek kata kosong. Sebab memang kosong.
Okey, ada apa? Dia jangan ambil tolak macam tu. Jadi kosong bahagi, tetap kena bahagi 360 baru dapat kosong. Yelah memanglah cikgu, kosong bahagi 360 tak payah tulis lah dapat kosong. Tapi nak tunjuk bahawa kamu faham sungguh. Masa tetap ada. Okey, masa tetap ada. Cikgu nak cerita bagi kamu nampak bahawa masa ada. Tapi cuma kita tetap kena bahagi masa tu. Proses tu berlaku. Okey, kita sambung cerita dia. Rupanya, kita tak bagi nama pun dia ni ya. Kita panggil sini, kita bagi nama dia Fahmi lah. Fahmi pula. Okey. Okey, Fahmi dia pergi kedai, dia balik tapi duduk depan rumah. Dia tak nak masuk lagi. Dia nak pergi rumah kawan sebelah. Okey, 15 meter. Okey. Pergi 15 meter tu, dia ambil masa lagi. Kejap je lah, 10 saat lah. 10 saat je. 10 saat saja. Okey. Maka perjalanan hijau ni saja, berapa dia punya speed dengan velocity dia. Hijau ni saja. Perjalanan jarak dia 15 meter. Dan perjalanan hijau ni saja Abdul Aziz. Daripada rumah tu dia pergi ke ni. Yang hijau ni saja. So jawapan dia adalah speed dia adalah 1.5, 15 bahagi 10, 1.5 meter saat negatif 1. Velocity pun sama. Betul sama? Jawapan dia adalah, kalau velocity berapa? Dia kena negatif sebab dia duduk belah kiri. So negatif 1.5 meter second minus 1. Okay? Kalau belah kiri, dia negatif. Itu story. Ini episod 2. Maksudnya biru tu episod 1. Hijau tu episod 2. Hijau ni episod 2. So episod 2 kita ada speed dengan velocity dia. Episod 1 kita ada speed dengan velocity dia. Tapi soalan yang cikgu nak bawa, final soalan adalah apakah average speed dengan average velocity. Bila the whole story terus. Bila kita average, kita kena ambil the whole story, the whole time, the whole distance untuk average speed. Untuk average velocity mesti displacement bahagi dengan total time taken. Okey, berapa jawapan dia? Formula dah ada. Abdul Aziz cakap 0.58 average speed. Okey, setuju ah? Setuju? Total distance travel adalah 215 meter bahagi dengan 370 saat. Maka dapat 0.581 meter second minus 1. Average velocity pula, okay, 0.04. Okay, 0.04. Macam mana ambil? Negatif 0.04, betul. Negatif 15 displacement. Final story tu, displacement dia adalah end up adalah negatif 15 dia. Bahagi dengan 370. Sama dengan negatif 0.04 meter second minus 1. Alright, itulah displacement over time. Cikgu nak bagi tahu satu lagi benda yang penting. Okey. Kalau negatif menunjukkan apa? Kalau tadi displacement, cikgu buat nota sikit kat sini ya. Kalau tadi displacement ada negatif 15 lah contoh. Apa maksud dia? Dia sebenarnya at left. Dia sama maksud dengan at left, di kiri. Okay? At left, di kiri. Sebab kamu gerak dulu kanan, baru dia pergi kiri. Kalau velocity tu negatif, okay, negatif yang kita dapat, 0. Apa maksud dia? Dia patah balik. Opposite direction.
ataupun U-turn. Okay, beza maksud dia bila kamu di placement negatif, kamu tahu dia berada di kiri. Berada di kiri. Kalau velocity negatif, maksudnya dia bergerak opposite direction. Dia patah balik. Dapat beza? Maksudnya seorang berada di kiri saja, duduk kat kiri saja, seorang lagi bergerak ke kiri. So dia punya taksiran berbeza, jenis gerakan dia tu berbeza. Okay, kita pergi lagi kepada fundamental yang terakhir, iaitu pecutan. Okay, kalau kamu clear 5-5 ni, insyaAllah laju lepas ni. Pecutan ataupun acceleration adalah kadar perubahan hal laju ataupun rate of change of velocity. Meter kamu, velocity ni boleh anggap speedometer kamu tu. Kalau siapa pernah bawa kereta ataupun pernah tengok speed kereta punya meter tu, motor kan. Bila kamu koyak minyak tu, kan, pram tu, koyak minyak tu baru meter naik. Itulah velocity ataupun laju. Kamu boleh assume yang tu. Okay? Meter tu kamu boleh assume sebagai speedometer tu. Dia panggil speedometer kalau yang dalam kereta tu. Dia bukan velocity, dia bukan velocitometer. Dia tak boleh sebab dia tak boleh tunjuk negatif. Okay? 110, 200 kan meter tu. Kan meter kosong. Ini speedometer. Okay, contoh peristiwa satu. Peristiwa kamu balik daripada asrama, siapa yang duduk asrama tu. Ataupun daripada sekolah nak balik ke rumah. Okay, jadi bila start engine meter kosong lah, betul tak? So, kita panggil U. U ni simbol untuk velocity. Tapi velocity ni, dia initial velocity dia letak U. Okay? Simbol dia U untuk hal laju awal. Sebab kita ada hal laju awal dengan hal laju akhir, dia nak beza simbol tu. Okay, baru start minyak, kamu tekan saat yang pertama perjalanan kamu daripada A ke B. Dalam satu saat yang pertama itu, meter dah tunjuk 5 meter per second. Okay, 5 meter per second. So saat pertama. Jadi peristiwa A ke B, daripada babak A ke babak B, kamu punya masa mengambil masa berapa lama untuk mengubah daripada 0 kepada 5. Masa tu yang patut berada di bawah formula tu. Formula pecutan tu V tolak U kan. Masa tu bukan mengitaram ambil semua saja. Kamu kena tahu tempoh dia ambil untuk dia berubah. Okay? Tempoh dia ambil untuk dia berubah daripada 0 ke 5. Contoh dalam kes ni daripada saat 0 hingga saat 1, maka saat dia adalah 1 saat lah. 1 saat. Okay, 1 saat. Maka kamu nak kira pecutan kat sini kira senang lah. Maksudnya 5 tolak dengan 0, sebab awal dia 0, bahagi dengan 1 saat, maka dapatlah 5 meter. Unit dia meter second minus 2. Sebab dah negatif 1, dia bahagi dengan masa lagi jadi negatif 2. Okay? Tapi cuba tengok babak kedua ni. Cuba tengok babak kedua B ke C. Bila ditanya babak kedua B ke C, berapa pecutan dia? Cuba bagi tahu cikgu, berapa pecutan dia? 1 minit daripada sekarang. Pecutan daripada babak B ke C. Okey, cantik. Cikgu highlight ya. Cikgu highlight 2-3 kali ya. Okey. Masa yang perlu diambil adalah 4 saat saja. Okey, daripada 1 ke 5 maka 4 saat saja. Jadi kita ambil 10. 15 tolak 5 bahagi dengan 4 dapatlah 2.5 meter second minus 2. Alright, terbaik. Alhamdulillah. 5 basic yang paling penting dah kamu kuasai dengan baik.